Oh, boleh ada biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Anak Kunci Syurga malam ini, muka surat 7, Tauhid Rububiyah, baris yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiada yang mematikan melainkan Allah ta'ala, dan tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah ta'ala, dan tiada yang memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala, dan tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Ta'ala, dan tiada yang menjadikan sakit melainkan Allah Ta'ala. Maka hantu dan pelesik dan tuk keramat dan tuk nenek tiada memberi bekas mereka itu pada mendatangkan penyakit, dan tiada pada menyembuhkan. Kerana firman-Nya Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Artinya, demi Allah, jika bertanya engkau akan kafir-kafir Mekah dengan perkataan engkau, siapa yang menjadikan segala langit dan segala bumi, nescaya berkata mereka itu pada menjawabnya soalan, menjadikan akan dia oleh Tuhan yang tiada baginya Tuhan bandingan, lagi yang sangat mengetahui. Baik, kita sambung lagi dalam bab mengesakan Allah Ta'ala pada perbuatan. Dan tiada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala. Jadi yang mematikan suatu yang hidup satu saja, iaitu Allah. Sebab itulah faham makna tauhid ialah kita kembalikan kepada satu saja, semuanya Allah. Itu panggil tauhid lah. Yang melakukan banyak, nak memberi manfaat, memberi mudarat, menolak mudarat, menurunkan penyakit, memberi kesembuhan, menghidupkan sesuatu, mematikan sesuatu, mengatur rezeki, mengatur alam, memberi rezeki. Kan banyak nak benda dalam kehidupan kita berlaku. Banyaklah. Dalam semua tu buat balik kepada Allah yang satu, tu panggil tauhid. Tu tauhid, mensatukan. Bahasa Arab tauhid, taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'ila, wahada yuwahidu tauhida, makna mensatukan. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi zuriat Allah, yang menjadikan langit dan bumi Allah, menurunkan hujan Allah. Dia belaka. Padahal yang banyak tu banyak berlaku tak, tapi dia semua dia. Itu panggil mensatukan yang banyak. Itu panggil tauhid. Kata umat tauhid dah, tauhid benda ayah tauhid tauhid Bawa ke Quran nyok tanya ayah tauhid benda tauhid tauhid Islam nampak tahu dah Islam. Tauhid tu mana mensatukan banyak, semuanya balik pada yang satu, Allah belaka. Itu panggil tauhid, mensatukan apa? Semua kejadian satu saja pucanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun perlukan pertolongan Allah. Kita bergerak perlukan pertolongan Allah. Kita naik kenderaan perlukan izin Allah. Tidak siapa belaka. Kita pergi siapa kedai nak jual pula, Allah sendiri yang menentukan dapat banyak dapat sikit. Kadang kita buat banyak dapat sikit, kadang kita buat sikit dapat banyak. Kadang kita buka kedai pagi hari tak boleh sekepeng, dak buka 3 hari boleh ramai aktiviti rumah. Semua tu satu je, Allah. Jadi fahamlah. Jadi termasuklah mensatukan Allah pada perbuatan, dia seorang saja yang mematikan. Baik. Datanglah syubhah dalam hati kita ke sama orang. Dan Israel guna pula malakul maut. Malakul maut tugas dia apa? Cik Mak? Mencabut nyawa.
Dah ni guana pula ni. Dan tiada yang mematikan melainkan Allah Ta'ala. Situ nak suruh padang ni. Yang mematikan Allah. Adapun malaikat bukan mematikan, mencabut nyawa. Ada beza tak situ? Ada beza. Yang menjadikan mati, yang menjadikan tidak bergerak bukan malaikat, Allah. Dan malaikat ambil roh je. Kerja dia ambil roh. Malakul maut ni nama apa? Tak tahu. Israfil ke Mikail? Mikail. Mulai Mikail. Biarlah dia berani jawab salah, tetap salah. So faham lagi. Israel. Israel. Ulama-ulama berselisih dalam nama Israel ini. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan harus kita memanggil namanya Israel. Kerana itu yang datang dalam asar disebut oleh para sahabat. Itu yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. Okey. Jadi sebagian ulama saja mengatakan tidak kita sebut dengan Israel, tapi nama kita sebut Malakul Maut. Dua-dua pandangan ini benar belaka. Siapa nak panggil Malakul Maut pun betul, siapa nak panggil Israel pun betul. Kerana kedua-duanya ada dalil belaka. Kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mengambil roh kamu itu adalah malakul maut. Yang Israel pula datang dalam kitab-kitab hadis sahabat, antaranya Ibn Abbas menyebut bahawa malakul maut itu namanya Israel. Kita pun panggil Israel. Tak ada salah. Dia duduk balok. Orang ni kata geni ada. Padahal boleh panggil belaka dua-dua. Orang hibalah tak ada ni. Baik. Jadi Israel atau malakul maut bukan mematikan. Kenapa bukan dia mematikan? Mematikan itu sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Sesaja yang ada sifat itu Allah. Orang lain tak ada dah. Hak tu yang kita nafi dalam la ilaha illallah. Tiada lagi Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang tiada? Tuhan yang boleh mematikan. Tak ada dah. Illallah melainkan Allah. Tuhan yang tak boleh mematikan, hak tu tak payah nafi kerana bukan Tuhan. Orang kafir dia sembah berhala bubuh depan. Tangan dua, tak ada tangan berhala. Dia kata Tuhan dia. Berhala tu boleh tak mematikan? Tak boleh. Nampak? Tak boleh. Jadi tak payah nafi, pasal itu bukan Tuhan. Yang kita nafi tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana yang kata tiada? Tuhan yang bersifat dengan sifat uluhiyah. Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Antara sifat ketuhanan mematikan yang hidup, menghidupkan yang mati. Tak ada dah. Sesaja melainkan Allah. Jelas. Hak mana kita nafi, hak mana kita isbat. Jadi Tuhan mana kita tak ada dah? Tuhan seperti Allah. Tak ada dah. Tuhan tidak seperti Allah, hak tu tak payah nafi bukan Tuhan. Hak kita nafi tiada Tuhan yang boleh beri rezeki, tak ada dah melainkan Allah. Tak ada lah Tuhan yang boleh menghidupkan melainkan Allah. Jadi sampai masa seseorang itu mati, maka ambil nyawa. Bukan kerja dia mematikan. Yang mematikan siapa? Kemah tu. Allah ni, dia ni yuhyi wa yumit. Hak kita duk zikir mau. Apa makna yuhyi? Menghidupkan yang mati. Wa yumit, dan mematikan yang hidup. Kan kita dah Allahul ladzi, kita duduk kata ya Allah. Engkau lah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau lah Tuhan yang menghidup dan mematikan. Yuhyi, menghidup. Wa yumit, mematikan. Bukan malaikat, Allah. Jadi siapa masa mati, mari malaikat, tugas dia ambil nyawa. Bahasa Melayu. Dalam kitab Quran ayat tulis nyawa. So carilah jumpa nyawa. Roh itu tulis. Cabut roh. Bila cabut ambil balik roh, siapa yang mematikan? Allah. Faham? Maka kita pun makanlah nasi. Makan nasi, masuk dalam perut. Tadi lapar, jadi kenyang. Siapa yang mengenyang? Allah.
Makan nasi. Faham tak lagi? Bukan makan jadi kenyang. Faham? Yang memberi kenyang Allah. Yang menjadikan lapar Allah. Faham? Kalau makan jadi kenyang, semua orang makan kenyang. Ramai mana orang makan tak kenyang? Dah, pak makan. Dok kenyang-kenyang dia. Dak ajar guna pula. Ajar benda beza dengan mati. Malam ni faham dah. Mati ketiadaan hidup. Awak tanya mati benda? Mati tiada hidup. Jawab gitu. Nah, apa makna mati? Ketiadaan hidup. Nampak? Adamul hayah liman kana hayah. Ketiadaan hidup bagi orang yang sebelum itu hidup. Itu mati. Ajal benda pula. Ajal bukan mati. Lama ni kita duk pegang ajal mati tak? Kan. Dah kita kata salah tak? Tak salah. Cuma kita nak preachy lagi. Selama ni kita ajar dah. Siapa dah ajar mana mati. Tak salah nak cakap gitu. Tapi kalau nak dari segi bahasa sungguh, dari segi makna sungguh, ajar bukan mati. Ajar tempoh hidup. Faham lagi? Tempoh hidup. Okey, road tax kereta kita hari ni berapa bulan? 1 hari bulan. Okey. Dia tulis itu mati 1 hari bulan 12 2023. Hari ni berapa bulan? 1 hari bulan. Ni mati lagi. Bila mati? Pukul apa? Sebelum sampai pukul 12 tu dipanggil tempoh rotek hidup. Datang pukul 12, habis tempoh hidup. Faham ke? Lepas habis dah baru pukul apa? 12 1 saat. Tu nak? Pukul 12 pukul 12 11.59 habis penghujung ajal. Faham ni? Ujung ajal, ujung tempoh dia 11.59 malam. Masuk pukul 12 dia beza tak ajar dengan mati. Habis tempoh hidup, datanglah mati. Jadi anak beranak dia. Jadi kita duk cakap tak salah pun. Ajar dah, mati dah. Padahal ajar tu tempoh hidup. Bila habis tempoh hidup, mati. Baru kita faham. Cerita tentang mati. Biar nak urang. Dah mayat dia mayat. Mayat. Jenazah kan? Mayat dia mayat. Tu dah kerja dah lah. Sebab tu suruh mari dengar tak? Boleh ilmu. Mayat itu orang yang sudah ketiadaan hidup. Mana orang yang telah mati. Faham? Jenazah ini jenazah tu mayat yang diletak atas pengusung. Arak kalau dia ambil mayat buah atas pengusung, buah atas gerai, orang panggil jenazah. Ambil waktu buah atas latar mula, mayat. Panggilan bahasa Arab. Dari segi bahasa, kita orang Melayu nak panggil jenazah belaka boleh, tak ada masalah pun. Faham? Dari segi lurah. Bahasa Arab tu kalau duduk atas latar dia panggil mayat. Akak buah atas ngusung, faham? Dia panggil jenazah. Jadi jenazah artinya mayat yang berbaring di atas pengusung. Sama ada pengusung tu nak ngusung turun ke bawah, atau ngusung nak masuk dalam bilik mandi, atau ngusung nak pergi masjid, atau ngusung dari masjid nak pergi ke kubur. Kalau duduk atas ngusung, nama jenazah. Kalau duduk rumah tak duduk ngusung, tak ada ngusung lagi, mayat. Faham? Jadi jenazah tu mayat tak? Mayat dah lah. Tapi tidaklah semua mayat itu jenazah. Cuma orang Melayu dia lembur. Kat ni ada jenazah. Tidak kata mayat. Takut tuan rumah berasa hati. Mana mayat jadi kasar. Faham? Macam tanang kau. Kalau orang dulu taki panggil dia tanang ke sipang? Sipang. Orang KL ke bumi. Sama tak dengan kamu? Sama tak? Sama tapi kasar. Faham? Berapa kamu yang mu? Faham? Marah orang. Nampak? Jadi penggunaan ayat tu penting tak? Tengok tokoh. Jadi Allah dia saja, tiada ada lagi yang mematikan melainkan Allah.
yang mengambil nyawa malakul maut. Bila nyawa diambil, Allah mematikan. Nah, jadi bila sebut hidup 4 bulan kandungan anak dalam kandungan mak dia, maka diperintahkan tiup roh. Lalu dia ambillah roh, diletak dalam janin. Asalnya janin, tumbuh sarang janin daripada mani 40 hari, menjadi ketulan darah 40 hari, menjadi mudrah ketulan daging 40 hari. 40, 120 hari ke 120, maka datang malaikat masukkan roh. Bukan menghidup, memasukkan roh. Bila masukkan roh ke dalam janin, Allah menghidup. Kerana menghidup dan memati, Allah saja boleh buat. Jelas lagi tu. Kemah keming. Kalau kita terkejung, bunuh diri, mati tak? Belum tentu mati. Kalau kebanyakan mati. Ada juga tak mati? Ada. Sebab tu Allah nak ajar kita. Orang yang paling banyak bunuh diri tak mati, orang Amerika. Nama Allah Wa'ala lupa 7 kali. Dia ni tak bunuh diri. Tak larat, tak mati. Dia terkejung orang menang. Tekak 6 ke tekak 7 ke, patah peha. Tak mati sekarang. Faham? Molek-molek ada kena J setahun lebih pasal nak bunuh diri. Bila molek dah lepas makan obat tidur pula nak suruh mati. Tak mati, jadi sting gitu. Faham lagi? Terjun dalam air, orang pergi tolong. Siap helikopter mari ambil. Faham? Tak mati-mati bunuh diri. Nak khabar yang mematikan bukan makhluk, Allah. Faham? Kalau Allah izin, mati. Tahun 90-an, budak cek jatuh di flat perkeliling tu. Di KL, flat perkeliling. Daripada tekak 17 jatuh ke tekak 3. Berlepak jatuh atas balkon tekak 3. Patah pinggang, patah tulang belakang. Tapi sihatlah lepas tu pun. Tak mati. Kerana yang mematikan Allah. Selang tak dalam 2 bulan, lepas tu orang dewasa tua dah mati, jatuh katil. Jatuh katil. Daripada tinggi ni berlepak mati. Kerana yang mematikan Allah. Jelas tak lagi? Doktor mati, yang dirawat balik hidup. Faham? Dari masuk hospital, masuk orang tua masuk hospital. Doktor kata jantung tak molek, buah pinggang tak apa, comel. Faham? Mana pundi-pundi kecil pun tak molek dah. Orang pun dah akak nak nawak dah. Dah akak nak nawak dah. Dah gerak dah. Wasir dah gerak dah. Wasir dah lama dah. Malong. Doktor dia mati. Doktor cek dia mati. Faham? Paru-paru berair. Faham lagi? Kenapa? Kerana bukan sakit yang mematikan. Allah. Betul tak? Lepas tu kalau orang kadang-kadang doktor kata ada suara bimbang Encik tuan haji beres, jatuh beres, pinggang beres, paru-paru comel, semua comel belaka. Kita pun terpedaya 3 hari masuk dalam kotak. Bang tak nak. Ada tak gitu? Ada. Tak ada jatuh, tak ada sakit apa pun, sihat, molek belaka, darah comel, oksigen dalam darah comel. Kita beres lambat lagi. Rasa mati Tom Hadi dulu ada keluar je. Faham? Berau bola kotak. Faham lagi? Buku macam cekelat nesang. Sehat, tak ada penyakit. Cuma kaedah doktor, kalau tak ada sebab, dia akan tulis jantung. Dan tiada yang menurunkan hujan melainkan Allah Ta'ala. Banyak mana? Banyak yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia ikut kita, tak ikut kita. Dan kita ada hak dia, kita ada hak berdoa. Bila lebat sangat Allah, hawalna wala alaina. Ya Allah, turunlah di keliling-keliling kami. Janganlah atas kepala kami. Doa. Dan kalau doa Tuhan tak perkenan, tergelang kat rumah, dapat syurga. Syurga mana? Orang yang berdoa, Allah kira hamba dia. Tidak hilang taliang mengingat Allah. Walaupun aku tak tunaikan permintaan, tapi dia ingat aku. Orang yang ingat aku masukkan dalam syurga.
Suruh dah tu imam maya ajak warna hujang kok. Sahabat cerita masa zaman Nabi, kalau minta hujang, Nabi doa hujang lalu. Dan Nabi tak ada dah. Ada YB je lah ni. Dak gok dah doa gitu. Mereka pakak-pakak doa Nabi ramah. Ada budak-budak sama kata imam dengan Nabi. Katanya Sayyidina Umar, Nabi ni berdoa minta hujang, dan jatuh tangan, ritik dah. Tengah berdoa tu, ngujung-ngujung dah, ritik. Tak jatuh. Tangan tak bawah. Tu Nabi. Jadi bila kita suruh imam bila berdoa, tak salah marah ke dia. Ni dia tu, suruh dah tu imam mai ajak datang dah jadi apa? Lagi. Suting kena datang bang dia tu imam. Tu imam kata kat aku dah lawi air sirat dia. Kalau tu imam tu mustajab segala yang dia minta boleh belaka. Takkan bakal kacil tu imam. Lagi. Nampak macam sedih ya. S900 dah minta boleh belaka dah. Allah yang menurunkan yang banyak mana? Banyak yang telah ditetapkan oleh Allah, kita tak tahu. Dalam hadis kata Allah tahu setiap titik hujang yang jatuh di bumi. Jatuh atas rating, jatuh atas dahang, jatuh atas daun, jatuh atas tanah. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala belaka. Tidak ada setitik pun hak Allah kehendaki hujang lebih. Mana Allah nak katakan 1 juta titik jatuh di negeri Terengganu contoh. Tiba-tiba jatuh 1 juta satu dah. Tidak akan bertukar ilmu Allah. Yang cendeng ilmu kita. Faham? Nak tengok orang panah orang lain tu baik je keruk baru hujang. Faham lagi. Ilmu kita cendeng nak mau. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kamilah yang menurunkan daripada langit akan hujan. Allah yang buat turun hujan. Maka dan tiada yang memberi manfaat melainkan Allah Ta'ala. Kita makan manfaatnya kenyang. Kalau Allah izin, kenyanglah kita. Kita buat sesuatu lama obat dan sebagainya, kalau ada manfaatnya diizinkan Allah, dapat manfaat. Kita buat sesuatu Allah izinkan duduk, boleh duduk. Tapi kalau tak izin duduk, tak dang duduk rumah, hanyut banjir dulu. Ada benda yang kita baru beli dah nak pakai sekarang, punah gitu saja. Kerana tak dang ambil guna. Kerana yang memberi guna itu Allah Ta'ala. Dan tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Ta'ala. Patut diular, molek-molek ada balik di rumah. Hak tu tak dang patut, kejut ular meninggal dunia. Faham lagi? Cuma atas jalan rolik, benda yang nampak mudarat itu atas nampak atas rupa makhluk. Sebenarnya yang memberi mudarat itu Allah saja. Sebab tu jangan takut pada hantu pelesik, jin dan sebagainya. Jangan takut. Tak boleh sihir, tak boleh memberi mudarat. Dan itu yang mudarat biiznillah, dengan izin Allah. Hak baik dengan izin Allah, hak huduh dengan izin Allah. Kita nak ropok sama pun kalau Allah dah izin, berigat masuk dalam lain roba. Kalau Allah izin, boleh ambil harta orang. Bukan Tuhan suruh, biiznillah, dengan izin Allah. Tak boleh nak salahkan Allah. Allah ni sekali-kali tidak ya'muru bil munkar. Tuhan tak suruh pun benda yang tidak betul. Dan tiada yang menjadikan sakit melainkan Allah Ta'ala. Sakit manusia ni semua sudah siap barang. Kenapa? Kalau orang beriman disakitkan ni, tanda Allah kasih. Nampak? Tapi kalau musuh Allah, tanda Allah benci. Itu saja. Itu ada beza. Sebab tu untungnya orang beriman. Dalam hati kata orang beriman ni, dia puasa Isnin Khamis boleh pahala, tak puasa Isnin Khamis boleh pahala. Orang puasa dia kerana Allah dapat syurga. Orang tak puasa dia makan nasi. Dia ingat itu rezeki daripada Allah, dapat syurga. Dua-dua syurga. Syurga semua sihat, alhamdulillah. Bayarannya syurga. Tuhan wiu sakit rebah motor. Dia kata inna lillah, syurga je kau. Untung orang beriman. Lepas tu kalau kita kaji muhasabah, kita kira banyaknya budi Allah atas diri kita. Lahir dalam keadaan iman dan Islam. Bayangkan kalau kita dilahirkan oleh ibu bapa Buddha. Kita dilahirkan oleh
Ibu bapa Yahudi. Jeng gitu. Tak. Duduk dalam hanyut gitu lah. Allah pilih kita, bukan muka kita comel tau. Semua dengan kehendak dia. Fa'alul lima yurid. Bebas dia lakukan apa saja yang dia nak berbuat. Jadi datang sampai masa sakit, Allah nak sakit lah. Tengah sehat sakit, tengah sakit sehat. Sakit tak baik-baik, sehat tak sakit-sakit. Dia tak aja sakit. Fir'aun. Baca kitab hadis. Baca tafsir Fir'aun. Allah beri kelebihan dia tidak sakit. Dia tanya menteri dia sakit tu gua ni. Oh hebat Fir'aun. Mana ada presiden dalam dunia tak sakit? Faham lagi? Nah, Fir'aun Tuhan tidak sakit. Mati pun tak sakit mati lemah gitu. Tidak rasa sakit. Nabi hak dia sayang sakit dabar. Nabi kata kita sakit, Nabi sakit. Setiap Nabi 2 kali ganda rasa sakit. Makna kalau kita demam rasa sakit dah. Nabi demam 2 kali ganda hak kita sakit. Kerana dia Nabi. Nampak? Sekali setiap rasa sakit yang Allah beri kepada Nabi ialah 2 kali ganda rasa sakit yang Allah beri kepada umat Nabi. Mana kita rasa 50% sakit, yang rasa 100% Nabi. Tu hebat Nabi. Lepas tu kita tak boleh jadi Nabi, tak sesuai. Faham lagi? Kita sikit menyakit nata babi apa ni dok baik. Nampak tak? Yang maki ke nyakit dan orang ni tok bombong kena marah, doktor kena marah. Dalam hadis-hadis sahih, siapa yang sakit maka Allah beri pahala dan ampun dosa. Rabi'atul Adawiyah, nama dia sohor lah, orang sebut viral lah. Kalau dia ni viral. Habis negara orang kenal dia. Wali hebat perempuan, kuat beribadat, banyak amal solehnya. Zikirnya beribu-ribu kali sehari. Tiba-tiba satu hari dia jatuh. Dia jatuh dari tekad atas guli bating. Muslimat perempuan. Bila jatuh tinggi tangga, golek-golek berbau, jatuh atas kaki 5 depan orang ramai. Berdarah 9 kuku kaki. Soyok kuku. Satu je tak kena. Menangis Rabi'atul Adawiyah. Orang ramai kata, "Cih, kau dengar khabar wali besar. Darah gitu sikit pun nangis dah." Kata Rabi'atul Adawiyah, aku nangis bukan darah ni. Aku nangis hak tak darah. Sebab setiap darah yang keluar Allah bayar dengan syurga dan kafarah dosa aku. Jadi ada segi tak darah. Ruginya aku. Tu orang kata betul wali besar. Hak ramai-ramai tu kuali yang ni. Faham lagi? Datang nak kejar dengan dia. Tu orang bisa. Dia bukan nangis hak luka tu. Hak tak luka tu ruginya. Kalau 10 batang jari molek. Tu wali. Wali kan dia lain. Kita ke wali. Jadi kalau setiap sakit, kita kena ingat Allah yang beri sakit. Sakit berat, Allah beri. Sakit ringan, Allah beri. Nombor 1 sekali, kalau benda tu musibah, inna lillah. Walaupun tercucuk duri, pegang tangga cuk, kena selumbar. Tak pergi, tak pergi hospital, jahit. Ada darah halus gitu je lah. Tercucuk duri yang kecil. Hapus kok dosa. Ada orang Allah nak dia tu mati, bangun, bertemu Allah di padang mahsyar, bersih dari dosa. Allah sakitkan dia 3 tahun. Siang malam duduk tertika. 3 tahun. Kosong dosa. Mati. Ada tak? Kerana sakit itu kafarah dosa. Kita sakit tak boleh sakit lah. Kita nak sihat. Sakit dari joget. Maka hantu dan persik dan tok keramat dan tok nenek tiada memberi bekah mereka itu pada mendatangkan penyakit dan tiada pada menyembuhkan. Apa kaitan pula? Ada orang dia puja hantu. Hantu itulah boleh beri baik dan sebagainya. Dulu orang Kelaut zaman dulu, dia beli motor Kelaut baru, motor bot baru, nak tubik laut, sembelih kambing. Ambil darah kambing, simbah atas luang depan. Supaya atu laut tak kacau kat gigi, kalau muka boleh ikan banyak.
Dan awak ni dulu kurang orang ngajar. Nak. Masa tu kenali mari ke Terengganu nak tengok Haji Abdul Rahman Limbung. Nak jumpa Haji Abdul Rahman Limbung. Haji Abdul Rahman Limbung orang Pekeng. Tu kenali kata takut. Dengar suara takut. Dia duduk kolah bawah, dak naik atas. Orang Pekeng. Tak sampai 10 orang mari dengar. Zaman ngaji zaman dulu. Tahun 20-an. Learning amal alhamdulillah zaman dulu. Tak ramai orang dengar. Dulu di Terengganu ni 2 tempat pengajian. Cabang 3 dekat Tok Baloh, Losong dengan Masjid Putih. Kat lain ada orang ngajar. Zaman dulu, belum perang Jepun. Lepas tu lah keadaan pelik-pelik. Anyuk kepala lembu, anyuk kepala kurban nak ke laut. Sibah darah ayam putih, macam-macam hal lah. Kerana kepercayaan atu-atu pelesik ni boleh beri manfaat mudarat. Padahal ngaguk belaka tu. Sekarang tak ada dah. Ada sikit-sikit dah. Duduk 3 ekor je duduk main sihir orang. Nampak tak? Habis keturunan tu habis. Jadi kita pergi kat pokok-pokok kayu tak ada masalah. Pokok kayu tidak ada masalah. Yang ada masalah jin-jin yang duduk di situ, bukan pokok tu. Kerana jin ini bila diturunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi, jin-jin yang hebat-hebat, besar-besar kepala-kepala pengak, dia halau ke laut, dia halau ke gunung ganang. Kalau tinggal dalam kapur ni jin cak ayam. Jin kopra, las kopra, ada kok cetong. Faham? Jin hok orang kelah-kelah, general, brigadier general, lieutenant general main bukit-bukit. Maka Nabi pesan kita, kalau kita nak pergi ke laut, kita nak pergi tengah laut, nak pergi di bukit-bukit, nak pergi hiking di gunung-gunung, minta berlindung dengan Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa an yahduruni. Aku minta berlindung dengan segala ucapan kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala kejahatan makhluk yang ada dalam hutan dan dalam laut ini, dan daripada jin-jin yang jahat. Jangan ya Allah mereka itu datang kepada aku. Itu bacaan dia. Kita tak sampai kat umbi cengar, tok cucu tupang lalu. Cengar pokok cengar kata ku nikah bila kau tak kimu. Panggil kutuk. Bingung kita. Tak ada masalah pokok. Yang ada masalah benda yang duduk di pokok tu. Jadi hak tu Nabi kita suruh kita jaga. Wa min syarri syayatin. Apa makna? Aku minta berlindung, aku nak masuk hutang ni ya Allah. Aku minta kau lindungkan aku syarri syayatin, daripada kejahatan syayatin. Apa syayatin? Jin-jin jahat. Dah jin baik dah sah, tak ada masalah. Dah ada kok jin baik dalam hutang? Ada. Kalau kita masuk dalam hutang jauh pada kampung orang, 3 kilo 4 kilo dah. Kita garik dengan orang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal jari lah, dok jumpa sejid. Kan jari pula. 4-5 kilo dalam hutang ada orang bang. Jin Islam. Faham lagi? Ada orang takut lah. Tak ada masalah. Jin Islam. Boleh jawab. Dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mu jawab apa dia? Jin. Jawab dah. Itulah jin Islam dalam hutang. Kita semayang, bila kita tunduk macam orang tunduk belakang. Jin Islam. Jin apa tak semayang? Main judi. Lagi. Nampak tak? Lagi minum arak takkan mari semayang. Jadi jangan takut. Sehingga kata ulama fiqh, kalau kita tahu jin Islam ikut kita belakang, harus kita niat imam. Jadi kita minta berlindung dah jin Islam, kerana mereka itu saudara kita dan dia tak khianat orang. Kalau khianat orang ni jin jahat, syaitan tu. Kalau hilang tu kan. Hilang. Dia hilang ni gini. Biasalah orang ramai dah hilang, dia akan berjalan 10 orang contoh. Jalan 10 orang. Okey. Belakang sekali nombor 10. Nombor 10 ni dia tengok nombor 1 ke nombor 9. Nombor 9. Kalau tak jalan gini ramai-ramai macam atas jalan raya. Kalau jalan manjang lah hutang pasal pokok-pokok.
Nombor 10 akan tengok nombor 9. Jin ni akan jadi nombor 9. Biasalah interview dah lepas-lepas. Jin akan jadi orang nombor 9. Nombor 9 tu depan dah. Ada nombor 9 baru pula takau di belakang ni. Faham lagi? Jadi nombor 10 ni ingat ke ni? Nombor 9 betul. Nombor 9 pun masuk neraka. Dia ikut tak? Ikut lah. Lalah jauh, tengah kilo. Kalau nombor 9 pun ting, bye bye. Mu bodoh situ. Alamak. Faham? 70% tak jumpa dah. 30% lagi jumpa balik. Dia cari cak, bong masuk balik jalan tu. Hak ni dak kau jalan kau nak. Panggil kau dak dengar, Nak. Ni jaga lah. Minta berlindung awal-awal lagi. Nak, pala bukit tu baca dah. Kita dah baca masuk tu selfie tu. Awak dah selfie ni TikTok, ni Facebook. Ni YouTube. Faham lagi? Ada ingat nak baca Nabi tu baca tak? Tapi tak mesti bila tak baca itu kita hilang. Bila dah cari tak jumpa, akhirnya letih. Manusia ni kajian lah. Bila hilang dia akan berjalan. Hari ke berapa dia akan duduk tak berjalan dah? Hari keempat atau hari kelima. Pasal tak makan. Hari keempat atau hari kelima dah lapar sangat, dia tak jalan dah. Dia duduk di satu tempat, harapkan orang mari kat dia. Masuk hari ke-6, hari ke-7 dia akan baring gini. Rogok. Siapa mati? Ada orang-orang hilang. Kalau kau nak jalan dengan laki bini, biar bini duduk belakang. Bini hilang boleh nikah lain. Kalau lelaki lah, rohok pula dah cari makan kedara. Kerana firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunna khalaqahunna al-azizul alim. Artinya, demi Allah, jika bertanya engkau akan kafir Mekah dengan perkataan engkau, siapa yang menjadikan segala langit dan segala bumi? Nescaya berkata mereka itu kafir. Pada menjawabnya Nabi, menjadikan akan dia langit dan bumi, Allah lah Tuhan yang tiada baginya Tuhan bandingan, lagi yang sangat mengetahui. Nak kemah Nabi, Allah perintah Nabi, ya Muhammad, kalau mu tanya kafir-kafir yang sembah berhala tu, duk sembah berhala pagi petang, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang mencipta 7 lapis langit dan bumi? Dia kita tanya kafir. Mereka akan jawab Allah. Mereka tak akan jawab berhala ni, kerana mereka tahu berhala ni tak lewat benda. Hak sembah berhala pun tak yakin berhala tu boleh buat sesuatu. Faham lagi? Apatah lagi kita yang sembah Allah, tiba-tiba ragu tentang rezeki dan sebagainya. Faham lagi? Hak sembah berhala, pagi petang tak sembah Allah. Hak kafir kan? Pagi-pagi sembah berhala, tengah hari sembah berhala, nak tidur sembah berhala. Bila cak kau budak cak baru, buah bunga lah, buah apalah, buah tu lah, buah ni lah, jaga berhala dia. Cuma kita tanya Sami tu, Cok dia tu, siapa yang buat langit dan bumi? Berhala ke siapa? La yakulu. Mereka akan jawab, la yakulun. Mereka akan jawab, khalaqahunna Allah. Yang menjadikan 7 lapis langit Allah, bukan berhala kan. Dan yang disembah apa? Nenek moyang, ikut adat lah. Orang tua-tua dulu dah gitu. Jadi bila orang-orang tua, Islam bukan suruh buang hak orang tua, tapi datangnya Islam datang membahagikan mana yang betul, yang tak betul. Hak orang tua yang tak ada masalah kita kekalkan. Hak ada masalah tinggalkan. Bahkan tiada ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana firman-Nya, wallahu khalaqakum wama ta'malun, dan Allah Ta'ala yang menjadikan ya Allah akan kamu dan akan perbuatan kamu. Kamu Tuhan buat, perbuatan kamu pun Tuhan buat. Kita ni Allah jadi. Kita berlari, Allah yang jadikan boleh berlari.
Kita bekerja, Allah jadikan bekerja. Tapi jangan pula kita kata, ni Allah bekerja ni. Itu salah, ni segi hakikat. Allah yang jadikan kita berlari, berjalan, berenang dan sebagainya. Tapi jangan pula ada orang kata, dia curi kena takak. Apa mencuri? Bukan aku curi, Allah mencuri. Apa begitu? Segala perbuatan Allah belaka kan? Nampak? Itu tauhid ayat ping. Faham lagi? Jadi benda yang salah, Allah. Dia tak salah. Bukan aku minara, Allah sebenar hakikat. Pula dah. Bukan kamu yang memilih berbuat dosa dan Allah izinkan berlaku. Dan Allah sekali-kali tidak menyuruh kamu berbuat dosa. Tauhid, uluhiyah, wallahu a'lam. Lancarkan pungutan kutipan derma bagi tabung. Pengurusan surah Al-Hijrah Ulu Takir dan Maslahat Qaryah terdekat atau tempatan. Bergerak sekarang petugas menggunakan karung hijau seperti yang tertera cerah di hadapan ini. Boleh bergerak sekarang memungut derma. Bagi yang nak beri sumbangan melalui online, RHB Bank, nombor akaun 26303300000892. Nak bayar bil elektrik surat, nombor TNB 220733064907 atas nama surah Al-Hijrah. Kita ada lebih kurang 10 soalan malam ni. Sambil-sambil kita menderma, kita tengok soalan. Kontraktor memberi saya duit selepas klaim mereka masuk. Bukan diberi sebelum kerja dilakukan. Bolehkah saya berbelanja duit tersebut? Kontraktor beri saya duit selepas klaim. Dah awak siapa? Awak dengan kontraktor tu apa? Pekerja ke apa? Tak tahu ke orang awang ke? Tak jelas. Bukan diberi sebelum kerja dilakukan. Kerja klaim ni boleh tak? Kita tak kerja ke klaim dah boleh? Tak boleh. Kerjalah dulu baru klaim. Ini 600, ni 1000 tu baru betul. Okey? Kalau wakil membeli barang tu lain. Orang suruh pasang mozek, kita nak pasang mozek, kita minta duit. Tu lain. Nak duitnya 1000, nak beli mozek. Ada kontraktor kata saya beli dulu dan dibayar kemudian atas persetujuan kedua belah pihak. Kena tengok. Jadi kalau kita mendapat satu-satu klaim, dia ada perjanjian atau syarat. Apakah syarat? Jadi kita nak tahu boleh belanja ke tak, tengok syarat. Dan syarat antara dua yang bermuamalan itu berubah-ubah. Yang kita kena ikut ialah apa yang kita persetujui bersama. Masa saya baca Fatihah, imam sangkut surah dan saya tolong sambung. Sedangkan masa itu Fatihah saya belum habis lagi. Apakah hukumnya? Kita maliki yaumiddin, patut iyyaka na'budu. Tu imam pula innallazi kita pun innallazina amanu. Kita kata gitu. Faham? Makmum. Kita terus sama iyyaka na'budu. Kenapa? Kerana yang kata kena baca semula Fatihah, kita membaca benda yang tidak disuruh pada ketika itu. Faham lagi? Contoh, kita tengah semayang, bini kita bersing duk lipat baju. Kecing dia bersing, bini kita pun kata alhamdulillah. Kita maliki yaumiddin yarhamukallah. Kita pergi kata lagu tu. Niat zikir tak batal lah solat, kena baca semula Fatihah kita putus walat.
Tapi kalau kerja yang kita sebut di celah Fatihah itu hal-hal semayang, tak apa. Termasuk sujud sajadah. Maliki yaumiddin. Tu imam turun sujud sajadah. Kita turun tak? Kita naik lagi. Iyyaka na'budu. Tak payah baca semula bismillah. Faham? Kerana sujud sajadah itu kerja solat. Okey? Sekiranya tinggal puasa 6 hari, bolehkah ganti lebih daripada itu? Okey. Dia tinggal puasa 6 hari. Contoh puasa Ramadan, okey? 6 hari dia tinggal. Sakitlah. Dia sakit, dia tinggal 6 hari. Habis raya kat gini dia nak qada lebih dari 6. Contoh dia pergi qada 10. Hak dia tinggal 6. Nampak? Maka jawabnya terlepas dah qadanya 6 hari. Dan jatuh 4 hari lagi puasa sunat. Kerana apa? Kerana bilangan yang jatuh ialah bilangan yang tinggal. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di kalangan kamu sakit, tak larat puasa, boleh tidak berpuasa, tapi gantilah bilangan hari tinggal. Berapa hari tinggal? 6 hari. Dan mungkin qada berapa hari? 10. Terlepaslah 6. 4 lagi, kata Ibn Hajar Al-Haisami, jatuh puasa sunat. Faham? Sama dengan orang yang salah. Dia ingat ke dia ada lagi hutang qada 10 hari. Dia pun qada lah. Padahal tak ada qada. Jadilah puasa qada itu puasa sunat. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Tak ada benda yang sia-sia. Bagaimana kita nak pelihara diri kita daripada sifat mudah marah? Mudah marah. Panggil benda barang-barang. Dia marah ni daripada syaitan. Marah mana? Marah yang tidak betul. Marah yang betul bukan daripada syaitan. Anak tak semayang, ayah pun marah. Marah itu betul, bukan dari syaitan. Marah yang orang tak berakhir ni marah semua dah tahu benda. Barang-barang ni bukan marah benda betul. Asal sikit marah. Benda kecil marah enggak. Dan kalau marah, benda yang patut marah melampau-lampau. Itu panggil barang. Nampak? Asal daripada apa? Daripada syaitan. Nabi kata marah itu daripada syaitan. Kerana itulah orang yang sangat marah, merahlah orak lehernya. Kerana daripada api. Syaitan itu daripada api. Jadi bila siapa-siapa yang datang rasa marah, maka hendaklah dia kenakan air pada badannya. Nabi kata wan ghadiba falyatawadda. Barang siapa yang jadi marah, maka ambillah wudu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, siapa yang marah, hendaklah dia duduk. Dia tengah berdiri nak marah ni, nak katak bini dia ni. Dia duduk. Duduk, Nabi kata kurang marah. Jika dia sedang duduk nak marah, hendaklah dia berbaring. Jelas lagi. Kerana apa? Bila kita berbaring, jadi segala perjalanan darah kita perlahan. Inna syaitan yajri majrad dami. Kerana sungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia mengikut kelajuan urat darahnya. Nampak lagi? Jadi kalau kita berbaring kurang. Batu orang yang sedang duduk dua orang nak kedai kopi. Yang ni kata kau ni, yang ni kata kau ni. Esok nak ngundi. Faham ni? Nampak? Kalau dua-dua bangun kocok. Gocok. Tapi kalau dua-dua tak bangun, payah gocok. Kalau dua-dua tu pergi baring, tak jadi apa. Betul tak? Lepas tu orang yang tengah mu kata, mu dia duduk lagi. Kalau dia bangun, siap. Sebab apa? Jangan bangun. Lagi bangun, lagi laju perjalanan syaitan dalam darah ni. Jadi kalau orang yang tengah berdiri, suruh duduk. Ni kalau duduk pergi bangun, sebaliknya akan mudah berbalah. Betul tak? Lepas tu kalau bos jabat kita nak marah kita, Diaman, masuk dalam bilik saya sekarang juga. Kita sudah lah. Pasal kemarin kita tembak kerja. Kemarin kita tembak kerja. Pecah bor dah, berikat dah, bos panggil. Dia tu boleh bos, tapi bos berbaring dulu. Bos kita pun berbaring. Apa dah ogak dah kena marah dah, kita dah ogak. Siapa yang berbaring, perlahanlah marahnya. Betul tak? Jadi dah hasilnya ke mana?
Orang yang suka marah, ubah hidup dia selalu berwuduk. Orang yang selalu ada wuduk, kurang marahnya. Nah, bagaimana keadaan anak sekalian? Anak terasa hati dengan ibunya sebab menyebabkan tidak bertegur selama beberapa hari. Tak boleh. Apa yang tak boleh? Tidak bertegur. Apa yang boleh? Berasa hati. Anak berasa hati ke ibu bapa? Boleh. Tidak salah. Kerana hati manusia susah kita nak jaga. Faham? Memang terasa lah, tersentuh dan sebagainya. Tetapi jangan kita bertindak sampai memulaukan ibu bapa. Itu haram. Terasa memang biasa. Itu fitrah manusia. Nak marah ke ibu bapa? Harus. Tapi jangan terjemahkan marah itu. Siapa? Tak mugi mau 4 tahun dah. Faham? Itu haram. Tak boleh. Pasal hati kita memang tak boleh kita nak jaga. Hati kita bukan besi. Nah, ada seorang salah cakap, kita terasa hati. Tak ada pelik lah tu. Nah, tapi jangan sampai tak tegur siapa. Jadi yang bolehnya terasa hati. Yang tak bolehnya kita tak mau tegur siapa dengan ibu bapa sendiri. Itu haram. Saya pernah buat perkara curang dengan seorang perempuan. Saya nak buat dia isteri saya. Mak dia tak bagi nak kahwin dengan anak dia. Mak dia tak tahu saya pernah curang. Tolonglah saya, Ustaz. Dan nak tolong mana? Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Banyak mana pun dosa lain pada syirik, boleh Allah mengampun kalau kamu tidak minta ampun. Adapun syirik, wajib minta ampun, baru Allah mengampun. Maknanya, semua dosa Allah akan ampun. Dosa syirik, wajib minta ampun. Maka dari lagu mana? Kita nak bertanggungjawab, kita nak berkahwin dengan dia. Bila kita nak berkahwin dengan dia, boleh tak kita paksa? Kahwin tak boleh. Mesti dengan persetujuan. Okey? Persetujuan siapa? Persetujuan antara pengantin ataupun wali. Ada kalanya pengantin boleh berkahwin, wali tak bersetuju dengan perintah mahkamah. Boleh. Tapi kalau pengantin tidak bersetuju, memang tak boleh kahwin. Pengantin tak setuju. Memang tak boleh. Cuma ada dalam masalah wali menjibir pada pasangan yang kupu. Itu pun jarang berlaku. Okey? Maka kita minta berkahwin. Bila keluarga tak bagi, tak boleh buat apa. Faham lagi? Sebab itulah ingatlah, kalau kita cinta ke kasih ke seseorang perempuan, kita minta, keluarga dia jauhi, janganlah buat lari. Dia buat lari. Anak orang. Anak kita suka tak orang buat lari? Tak apa buat ke anak orang itu? Malu lah ibu bapa dia, kita buat lari anak dia. Malu tak adik-beradik dia bawa cakap? Malu lah aib keluarga dia, sedih ibu bapa dia, kita jadi jahat perangai. Minta dengan baik, dia tak bagi, tak boleh. Tak usah lah, orang tak bagi. Kan anak beruk. Anak orang tu dia bela. Mak dia ada hak tak? Adalah. Mak dia bersusah payah melahirkan dia, mak dia tak setuju. Tak setuju sudah. Bila tak setuju, mata duit tak lah, dunia lah apa, korok mu. Dia tak setuju, jadi minta anak orang lain pula. Yang mungkin marah apa ibu bapa dia. Jadi panjang. Awak larilah sebagainya dan sebagainya. Susuk lah anak orang. Apa benda itu? Berdoa. Ada satu lagi doa. Doa agar dijodohkan dengan dia. Saya pernah dengar yang cara mandi wajib perempuan yang dah kahwin ada beza sikit perempuan yang anak dara. Betul ke? Ni baru soalan. Minta maaf lah. Baik. Mandi ni sama saja. Apa yang sama? Sailanul ma' ala jami'il badani biniyatin. Meratakan air mutlak pada sekalian anggota yang zahir dengan niat. Sahlah mandi tu. Rekah dengar tak? Tetapi kena faham baik. Ratakan air pada sekalian badan. Sebelum kita nak cerita anak dara dengan janda, nak cerita tentang berdiri tu. Punggung kita ni 2 otai.
Faham? Punggung 2 T. Faham tak? Bila kita berdiri, punggung kita tertutup. Bila kita duduk, cakung dia terbuka. Betul tak? Maka celah punggung ni yang terbuka wajib kena air. Kalau tak kena air celah ni, tak sah mandi. Jadi yang mudahnya kita nak sapa air di celah punggung ni, laki-laki perempuan, berdiri ke duduk? Duduk. Jadi kalau orang yang mandi junub, mandi haid nifas, dia tak duduk, dia berdiri. Punggung manusia ni dia tepuh gitu 2 T. Nak orang puang. Nampak lagi lah tepuh, punggung dia besar. Faham? Faham? Jadi boleh tak? Kena tak air ni kalau berdiri? Bahasanya tak kena. Tak sah mandi junub. Tu cerita tu. Jadi bila kita duduk, kena cucur air celah ni gonyong. Baru kena air celah dubur ni. Faham? Sebab apa? Sebab punggung kita fleksibel. Terbuka, tertutup balik 2 T. Takkan punggung kita jauh gitu. Punggung kan rapat celah ni. Nak? Balik sekarang, buka luar, tengok di cermin. Baru faham tak kita kata. Lagi jangan awak ramai-ramai, awak seorang-seorang. Barulah kita tahu benda makna tak kena air. Betul tak? Belan diri nak rodok pun mana air celah ni. Cocok dengan kayu ku. Salah cocok je, tak keting 3 minggu. Okey, selesai tu. Faham? Kemudian pula, betul ke janda dengan anak dara lain basuhnya? Betul. Itu yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Apa dia? Wajib kita duduk tinggung, duduk cakung macam nak berok dalam jambang. Ni perempuan ni. Laki-laki duduk juga tadi kerana nak capai celah dubur. Perempuan pula bahagian depan, kemaluan depan. Bila perempuan muslimat dia duduk cakung gitu, apa yang terbuka daripada faraknya, bukan dia buka, terbuka sendiri sebab duduk, wajib cucur air. Apa yang tidak terbuka, tak wajib cucur air. Dah benda beza janda dengan dara. Goliknya janda terbuka, goliknya anak dara duduk cakung itu tutup. Macam mulut orang. Dia kissing gitu. Faham lagi? Nampak? Faham? Jadi kalau janda dia terbuka, dia barang ikong dah. Dia terbuka. Faham lagi? Dia terbuka, jadi kena cucur air. Kedap, jangan marah lah khabar. Lagi marah lah, khabar belaka, gitu-gitu. Dah khabar dah reti bodoh. Nampak tak? Tolong khabar. Jadi mu balik lagi mu teh tak percaya kata aku. Duduk tinggal hak terbuka tu tengok. Terbuka sungguh. Tu dah janda atau ibu tunggal. Faham? Kalau anak dara dia tutup. Okey? Dia panggil dia beradab sikit. Faham tak? Nampak dia malu, dia nutup. Jadi bila tutup jangan cokeh buka. Basuh hak luar tu saja. Faham lagi? Hak mana tu buka sengih gitu, awak masuk air dalam, minta maaf lah. Dia tanya gitu-gitu. Bagaimana nak tahu apa perkara itu uruf? Apa itu uruf? Uruf itu ain rafa, urfun. Apa uruf? Kebiasaan. Kebiasaan. Jadi bagaimana kita nak tahu kebiasaan? Tengok apa yang berlaku pada goliknya. Contoh benda uruf. Okey. Kita ni kalau di tanah Melayu, orang Melayu Malaysia ni, kalau kita pergi rumah orang, kita masuk ke kasut bolu. Itu panggil uruf. Nampak? Hukum kebiasaan. Jadi al-urfu muhakkamun. Hukum uruf kebiasaan itu dipakai pada berhukum. Maknanya haram kita masuk rumah orang kasut-kasut. Nampak? Kenapa? Goliknya orang letak luar. Hang lagi. Ada tak hukum dalam mana-mana ayat Quran dengan hadis kasut letak luar atau boleh pakai masuk dalam? Ada. Hukum kita gini, mula-mula cari hukum, nak tahu hukum, cari dalam Quran. Semua ulama ajar itu, muka kitab ke majmuk ke apa, ayat Quran tu. Tak ada dalam ayat Quran, hadis.
Ada tak dalam Quran kata kalau nak masuk rumah orang pecat kasut? Ada. Ada tak dalam Quran kata boleh masuk dengan kasut-kasut? Tak ada kau. Ada tak dalam hadis suruh pecat kasut? Tak ada. Ada tak dalam hadis kata boleh masuk dengan kasut? Tak ada. Faham? Bila tak ada, yarji'u ilal urfi. Hukum nak ambil dona tak ada dalam Quran, ada lah hadis ada balik kepada uruf setempat. Okey? Tengok kebiasaan negeri itu. Negeri ni kita ni orang buh luar, kena ikut peraturan buh luar. Itu hukum uruf apa panggil. Faham tak lagi? Contoh. Bagaimana nak tahu majlis jemputan ke suatu tempat itu wajib atau haru? Majlis kahwin, tahlil dan sebagainya. Baik. Dia kata kita nak tahu dua mana. Bahawasanya majlis itu wajib atau tidak kita hadir. Baik. Bila sebut majlis, banyaklah majlis. Majlis itu apa? Tempat orang duduk ramai-ramai kumpul. Dia asalnya dia perkataan jalsun, makna duduk. Jalasa yajlisu, julus, duduk. Orang Arab ni dia nak kata tempat duduk, dia buh ming di depan. Jadi majlisun. Jadi isim makan, tempat orang duduk-duduk. Itu makna majlis. Okey? Majlis banyak kenduri kahwin, kenduri bertunang. Cerai biasa dah buat kenduri. Apa benda ni? Kenduri berkhatan, kenduri nak pergi Mekah, kenduri apa benda ni naik rumah, kenduri arwah, betul tak? Dalam mazhab Syafi'i dan ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, satu saja kenduri ya kalau jemput wajib pergi. Hak lain sunat, iaitu kenduri kahwin. Okey, satu je, walimatul urus. Kenduri urus tu pengantin lah. Kenduri kahwin saja kalau orang jemput wajib pergi. Kenduri lain sunat pergi. Faham lagi ya? Ambil hak basic dulu. Okey? Kerana Nabi kata man du'iya il walimah falyatiha, barang siapa yang dipanggil pergi ke kenduri nikah maka wajib dia pergi. Jelas lagi situ. Falyatiha itu fi'il amar. Al aslu fil amri yufidul wujuba. Kaedah kita asal kalau perintah membawa makna wajib dulu. Okey? Wajib hadir. Nampak? Melainkan ada uzur. Kalau uzur tak wajib lah. Contoh uzur, tak ada kenderaan. Kita dah ulu takik, jemput ngecam pula hengga. Motosikal pun tak ada, tak wajib pergi. Faham lagi? Atau ada panggilan yang lebih terdahulu. Contoh kita ada dua ini. Nak Kuatang Sungai Tong Sungai Tong panggil dulu. Wajib pergi Sungai Tong. Faham? Tu dia panggil uzur kenduri. Atau ada orang sakit. Kita nak pergi, bini kita sakit, rebah tadi pakai kasut tumit tinggi, gelewak berbau jatuh tangga. Bekok buku lali. Kita jaga orang sakit, uzur tak pergi tak apa. Lagi uzur, hujan lebat, kalau kita pergi berjeruk kita. Uzur atau angin ribut dan sebagainya. Okey? Maka fahamlah kita, lain daripada itu sunat kita hadir. Jadi bila dijemput wajib hadir, bila tak dijemput haram makan. Ingat kalau kita pergi rumah kenduri orang kahwin, kita tak dijemput, boleh pergi, tak boleh makan. Apa pergi? Pasal dekat dengan rumah kita. Kita nak balik kena lalu ke orang kenduri dulu. Tengok orang kenduri ramai, kawan-kawan panggil, meh. Mengelak dengan apa khabar punya ni, kita takkan nak lari. Tuan rumah dia dalam tu sibuk salam kau piti. Kita dengan kawan panggil duduk tu kat kenduri tu. Tuan tak? Boleh makan? Tak boleh kerana tidak dijemput. Kalau makan berdosa. Okey? Kena bayar ganti rugi. Kenduri tahlil boleh pergi. Tidak jemput kita, boleh pergi tahlil. Faham? Yang baik keluar pada khilaf, beritahu tuan rumah, saya tidak dijemput, boleh tak saya makan? Tuan rumah kata okey, tak boleh makan. Tak makan lah kita balik, bodoh nyanyi kita. Padang ke? Saya bekerja jurujual. Jualan saya sale 5 orang letak atas nama seorang supaya dapat bonus lebih. Syarikat tak bagi buat gitu, tapi semua orang buat.
Tapi semua buat diam je lah. Syarikat tak ambil tindakan walaupun tahu. Syubhahkah hasil gaji saya? Apa patut saya buat? Teruskan atau berhenti? Jangan buat. Kita tak izinkan orang kumpul jualan seperti itu. Kita nak seorang satu jualan. Semuanya ada margin masing-masing. Kita pakat kumpul. Kalau kita tak benarkan pekerja kita buat, kita suka tak? Tak suka tak? Jangan buat kat orang lagu tu. Walaupun ada yang mengatakan masih halal jualannya, apa yang dia dapat, tetapi kita biarlah berkat, iaitu kita taat pada syarat dengan majikan. Soalan seterusnya. Haid mari 1 hari bulan hingga 7. Lepas tu mari pula 15 hari bulan. 15 tu dikira haid macam mana? Dia kalau daripada 1 sampai 15 saja haid. Kalau lebih pada 15 bukan haid, itu istihadah. Okey, jadi 1 sampai 7 itu saja haid. Datang balik 15 tak boleh. Kerana 7 dengan 15 nak datang balik, sekurang-kurang mesti 15 hari 15 malam masa suci antara 2 haid. Ini baru 7 hari datang balik, bermakna yang datang itu bukan haid. Nak datang yang mesti itu yang datang, yang baru datang itu dikira haid ialah setelah sekurang-kurangnya 15 hari suci. Datang balik, contoh suci 31 hari bulan, datang balik apa benda ni 16 hari bulan baru dikira haid. Kerana antara 31 dengan 16 ada 15 situ. Tapi kalau 31 berhenti darah, datang balik 15 bukan. Hari 16 baru dikira haid, hari ke-15 adalah istihadah. Semasa solat bersih dan terkecing, kena berhenti tak semayang? Bersing tidak wajib berhenti semayang. Terkencing wajib berhenti semayang. Tapi kalau orang yang penyakitnya terkencing sokmo, maka diberi keringanan hukum. Hak kata bersing terkencing ni ialah bersing sekali-sekali. Sejam 3 kali bersing. 3 kali bersing, 3 kali terkencing. Tak, orang ini tunggu masa tak bersing dan bersolat. Ada pun yang bersing kecing, tunggu solat dah habis. Memang tak muak dah, semua bersing kecing tak muak. Seminit 2 kali bersing, seminit 2 kali bersing, 2 kali terbit kecing. Maka orang ini orang masyaqqah. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Orang yang kesukaran dah ni diberi ringan daripada orang lain, diberi maaf, tidak batal. Okey? Kerana orang yang kesusahan. Macam orang yang ketuk umur. Kalau kita 2 jam ada waktu asar, kita ketuk setengah jam, maka tidak darurah lagi. Kita ada sejam setengah masa solat. Tapi kalau orang 2 jam ketuk umur, seminit 400 kali ketuk. Faham? Dah bila masa nak solat, maka kentuklah dia, tak boleh jadi imam dia, tak batal. Faham? Tengah bayang bong 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 bong. Faham? 400 kali dah 2 rakaat. Tidak dibatal bagi dia, bagi orang lain batal. Tapi tak boleh jadi imam. Semayang dia saja dimaafkan. Ada soalan lisan. Cepat. Baru 8.30. Soalan lisan. Adik? Ada? Fikir dulu. Ya. Dia anak beranak boleh. Okey? Kakak panggil ke diam, kawan panggil dulu, boleh giat kakak. Kerana membawa kepada putus silaturahim. Faham? Lagi soalan? Ustaz. Ya. Berkenaan dengan jin tadi. Jin. Islam dan jihad. Macam mana pula kalau kita pergi kat tempat ikhtiar kan? Orang pergi pakai jin Islam. Boleh ke? Menggunakan jin dalam perubatan. Jumhur ulama melarang. Nampak? Jumhur ulama melarang penggunaan jin. Sebahagian saja yang mengatakan boleh jin Islam. Kenapa mereka melarang? Kerana jin ini suka menipu. Sedangkan manusia pun kita kena tipu. Nampak tak? Tahu tak? Pagi petang kita kena kecing. Kata turun tak turun pun minyak. Lagi itu manusia belum jin lagi.
yang jadi PM. Okey? Nampak tak? Jadi kalaulah jin yang jadi tukang kita minta tolong dia, boleh jadi betul, tapi suka sangat mereka jin ini menipu manusia. Jadi syadul zara'i, menutup pintu kerosakan, ditutup, dikerak. Jangan kita menggunakan khidmat jin. Jadi pakai hak kisah Nabi Sulaiman guna jin, kerana itu syariat yang dahulu. Okey? Jom berhati-hati. Lagi soalan. Harta syubhat, sedekah. Sedekah. Boleh derma, sedekah, pondok, madrasah. Jangan gunakan untuk individu lebih baik. Tidak guna untuk personal. Okey? Lagi soalan. Tersalah makan makanan haram. Tersalah makan makanan haram. Makanan haram yang zati ke maknawi? Yang zati itu daging babi. Maknawi itu duit orang. Macam coklat. Baru tahu coklat tu dah halal atau haram. Selepas makan dah, tak wajib korek. Pasal dia akan keluar. Okey? Sunat istighfar kata Imam Ghazali, walaupun bukan kita sengaja. Sengaja wajib bertaubat. Okey? Lagi soalan. Selawat tidak ada had maksima. Tak ada had maksima. Siapa paling banyak, dia paling dekat dengan Nabi. Kita baca 1 juta sehari, kita paling dekat dengan Nabi. Tiba-tiba ada orang lain 2 juta sehari, dia lebih dekat dengan Nabi. Mana? Dalam syurga nanti. Dan kita hak jauh sekali ni, hak jauh sekali boleh ziarah sekali-sekali jumpa Nabi. Nampak? Kita jumpa YB soho dah. Apa tahu lagi dia kalau boleh pergi rumah Nabi. Maka Nabi kata yang paling dekat dengan aku hari kiamat, aksaru alayya salatan, yang paling banyak sekali selawat atas diri aku. Lagi soalan. Pendek. Selawat pendek. Yang paling pendek. Paling pendek Allahumma salli ala Muhammad. Paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi? Solat apa? Atas kursi. Okey. Dia tak kira dulu lama tak lama gini. Dia orang yang semayang atas kursi ada 2 saja keadaan. Yang pertama, semua solat atas kursi, tak bangun dah. Okey? Yang kedua, separuh solat atas kursi, separuh lagi dia bangun. Okey. Siapa yang solat semua atas kursi dari takbir sampai salam, kaki kursi hadapan sama dengan kaki kursi belakang sama dengan tumit orang di sebelah kanan kirinya. Nampak? Solat dia daripada takbir sampai ke salam atas kursi. Maka hendaklah kaki kursinya yang belakang atas garisan. Tapi kalau dia separuh atas kursi, separuh bangun untuk rokok atau seumpamanya, hendaklah kaki kursi hadapan atas orang. Lagi soalan. Orang belakang ke? Orang ni tumit. Tumit. Ni kaki orang dia ada tumit ada 2 tumit. Tumit belakang kan. Lagi soalan. Ya. Istihadah. Setiap kali solat fardu. Okey? Dan setelah masuk waktu, kita nak semayang maghrib, rupa ni istihadah, kena tunggu orang bang, Allahu Akbar, pergilah masuk bilik air, istinja, nombor 1 sekali, basuh kemaluan. Lepas tu letak beg, letak tuala, kemudian ambil wuduk, kemudian solat. Bila dia solat, keluarlah darah, tidak batal. Lepas tu dia boleh solat sunat, banyak mana pun boleh. Nanti masuk solat fardu yang kedua, jika ada keluar darah, kena basuh semula dan buat semula.
Tapi kalau tak ada keluar darah, maka boleh pakai terus yang fardu yang kedua, tak ada masalah. Lagi soalan. Ha. Apa dia? Rutin harian. Rutin harian tu makna apa benda? Amalan ke kehidupan? Semua ditinggalkan dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Awak cari kitab Azkar Imam Nawawi atau Amalul Yaumi wal Laili, nah Imam Nasa'i ada di situ. Nah, Nabi mulakan dengan bacaan daripada bangun tidur sampai ke nak pergi solat subuh. Ketika lepas solat subuh, menunggu matahari naik, selepas matahari naik, sebelum solat duha, bacaan dalam solat duha sampai ke waktu malam. Boleh? Kitab Azkar Imam Nawawi. Sekarang sudah diterjemah dalam bahasa Malaysia. Kan? Harga lebih kurang RM40. Lagi soalan? Tak ada lah. Setengah ulama membolehkan jika maslahatnya lebih besar. Tapi aurat itu aurat yang saghir, jangan aurat kabir. Dia lanjang ambil dah lepoh tu. Faham? Cuma takat nampak rambut, tapi maslahat kita menunjukkan itu lebih besar daripada mudarat. Tapi sekarang dah boleh kita belakan. Boleh tak kita belakan? Boleh. Belakan. Okey, takat yang mampu. Kalau dekat, kalau jauh dimaafkan. Kerana tidak menarik perhatian dan mengundang syahwat. Lagi soalan? Ustaz. Adakah wajib kita belajar ilmu hakikat, Ustaz? Hakikat tak wajib. Okey, yang wajib ilmu fardu ain. Dalam fardu ain sudah ada hakikat. Okey, hakikat yang kita cakap tadi lah. Yang berusaha kita yang menjayakan Allah. Hakikat tu. Pegang hak tu. Mu hakikat tu. Lagi soalan? Tak ada dah. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang memberi sumbangan derma kepada surah kita. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.